Dan melihat kepada beberapa perkara yang dinyatakan oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICJ pada hari ini, kita melihat juga Israel diarahkan untuk memberikan perkembangan ataupun melaporkan kepada pihak ICJ berkenaan dengan perkembangan daripada arahan Mahkamah Jenayah Antarabangsa hari ini. Dan beberapa perkara yang boleh saya sebutkan berkenaan dengan keputusan yang dinyatakan pada hari ini, antaranya ICJ memberitahu menekankan bahawa pihaknya mempunyai bidang kuasa untuk mengendalikan kes berkenaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mahkamah mengarahkan Israel untuk mengambil semua langkah bagi membendung pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Antara lain, ICJ juga mengarahkan supaya Israel menghalang serta menghukum mana-mana hasutan genosid yang berlaku di Gaza. Namun kita tidak melihat perkataan ceasefire itu disebut dalam keputusan yang dikeluarkan oleh ICJ pada hari ini. Dan untuk kita melihat pada implikasi daripada keputusan pada hari ini, kita nak teruskan bersama dengan Datuk Dr. Rais Hussein, itu pengasas Email Research yang bersedia dan setia bersama dengan kita dalam Buletin Awani jam 12.30 malam ini. Datuk, pertama sekali Datuk, bagaimana implikasinya selepas ini dan apa yang harus kita nantikan selepas ini hasil daripada perbicaraan dan juga keputusan yang dibawa oleh ICJ hari ini, Datuk? Bila saya lihat kepada keputusan verdik interim ini, saya tidak terperanjat dengan apa yang telah diputuskan di ICJ pada hari ini. Dia selalunya ada 3 possible outcome. Kalau kita lihat kepada outcome pertama, vote in favor of South Africa. Apa yang dipinta oleh South Africa, itulah yang akan dibuat oleh ICJ ataupun disahkan, ditentusakan oleh ICJ. Keduanya, rule against it ataupun tidak menerima pakai apa yang telah disampaikan oleh South Africa. Dan ketiganya, tidak membuat sesuatu perkara yang signifikan. Nah, kalau kita lihat kepada finding pada hari ini, kita lihat ya ada 6-7 perkara yang telah disebutkan oleh saudara sendiri tadi mengenai menghentikan pembunuhan beramai-ramai dan sebagainya. Dalam sebulan ini perlu membawa dan memberitahu pihak mahkamah apakah perkara-perkara langkah-langkah yang telah diambil oleh puak Israel ini untuk memberhentikan genosid ini. Tetapi kalau kita lihat kepada semua ruling-ruling ini, enforceability itu tidak disebutkan. Adakah kalau Israel masih lagi meneruskan dengan pembunuhan beramai-ramai, even until now, while we are speaking, pengumuman masih terus dilakukan. Adakah mereka akan diambil tindakan tertentu oleh United Nations? Enforceability of the ruling itu tidak disebutkan oleh ICJ. Ini mengkhawatirkan saya sebab kita tahu Israel ni selalu tidak mahu mendengar ataupun mengikut ataupun mematuhi apa-apa tindakan yang telah ditetapkan oleh United Nations ataupun sesiapa pun. Jadi saya tidak melihat perkara ini sebagai perkara yang kemenangan besar kepada South Africa ataupun seluruh dunia. Ini bukan masalah South Africa seorang, ya. Betul. Bukan masalah Palestin seorang. Seluruh dunia berserta dengan South Africa. Saya tidak melihat ini adalah kemenangan besar, tetapi this is a pathway to bigger action oleh negara-negara yang lain yang masih menantikan masa dan waktu untuk mengambil tindakan di ICJ. Itu juga perkara yang sama disebut oleh Profesor Dr. Datuk Rahmat Mohamad dalam temu bual kita sebelum ini. Dalam kita bercakap berkenaan dengan Israel yang dilihat degil, mungkin selepas ini kita melihat pada tindak tanduk Israel itu sendiri, adakah mereka akan berhenti ataupun tidak. Tapi Datuk sendiri melihat bagaimana langkah ataupun peranan yang harus dimainkan oleh Malaysia. Dan seperti kita tahu, Ismail Putra dalam kenyataan baru-baru ini berkata Malaysia akan terus bertekad menggunakan segala platform untuk menyokong Palestin dan menamatkan kekejaman di Gaza. Namun, bagaimana kita harus membawa pendirian kita ini agak selari dengan Afrika Selatan dalam membawa dan terus menghukum Israel dalam jenayah mereka? Yang pentingnya kita tahu sekarang bukan saja negara-negara di Global South ataupun negara-negara seperti Malaysia, South Africa, Palestin dan sebagainya telah menyatakan pendirian mereka tentang keganasan yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan dan membunuh dengan belas kasihan, tanpa belas kasihan
orang-orang Palestin di bumi Palestin ni. Perkara apa yang kita boleh teruskan adalah perjuangan di Mahkamah ICJ. Malaysia telah menyatakan pendirian untuk bersama dengan South Africa, begitu juga banyak negara-negara lain. Tetapi satu keputusan yang telah dibuat pada hari ini ada dua signifikan yang besar. Satunya, Israel tidak boleh guna pakai anti-Semitism lagi untuk mengatakan kalau kita bercakap tentang keganasan genosid Israel di Palestin ni, itu adalah anti-Semitism sebab ICJ sendiri telah menggunakan perkataan plausible ataupun kemungkinan genosid itu sedang berlaku. Jadi anti-Semitism ini tidak akan boleh mudah digunakan pakai sebagai excuse. Keduanya, dia juga membuka ruang dan peluang untuk banyak organisasi-organisasi NGO, individu dan juga negara-negara untuk mengambil tindakan bukan saja terhadap Israel yang cukup brutal ini, juga kepada negara-negara yang membantu mereka seperti Amerika, seperti UK, seperti Germany, dan ini akan membolehkan mengambil tindakan bukan saja di ICJ tetapi di mahkamah negara-negara tersebut. Sepertinya di US dengan di UK, Convention Genocide ni telah included dalam perundangan mereka ini. Jadi sebagai rakyat biasa ataupun sebagai citizen UK ataupun organisasi NGO di UK, bukan saja hanya boleh pergi berarak di jalan raya tetapi boleh mengambil tindakan undang-undang di mahkamah negara masing-masing mengguna pakai pendapatan daripada verdik di ICJ. Dan semestinya kerjasama berterusan seperti itu harus terus menerus dilakukan di peringkat antarabangsa, bukannya satu-satu negara seperti Afrika Selatan itu sahaja, tapi negara-negara lain juga harus berganding bahu dalam memastikan Israel mendapat hukuman setimpal atas apa yang dilakukan oleh mereka. Terima kasih Dato' Dr. Rais Hussein, pengasas Amir Research, kerana bersama dengan kita. Satu pandangan yang mungkin kita katakan cukup kuat dan memberi impak yang cukup besar pada jam ini, walaupun masa yang ringkas bersama dengan Dato' Dr. Rais Hussein, tapi kita pastinya akan terus menghubungi Dato' Dr. Rais Hussein mungkin dalam buletin-buletin kita yang seterusnya. Kita mengulas berkenaan dengan apa yang dinyatakan oleh Mahkamah ICJ hari ini, mengeluarkan beberapa keputusan yang menekankan bagaimana gencatan senjata, bukan gencatan senjata tetapi keputusan berkenaan yang menyentuh berkenaan dengan wilayah Gaza itu sendiri dan juga rakyat Palestin yang terus menderita akibat kekejaman Israel. Itu yang kita bawakan pada jam ini. Terima kasih Dato' Dr. Rais Hussein. Saya kira kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.